Jadi kita tengok di sini alhamdu. Sebab alhamdu ni alhamdulillah. Lidah ni jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa syukur kehadrat Allah SWT. Pada hari ini kita hari Jumaat. Kita memulakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Saya difahamkan kitab ini digunakan di sekolah-sekolah agama di negeri Johor dan juga di masjid-masjid di surau-surau. Hari ini sebagai mukaddimah, qala al-musannifu, berkata pengarang, nafa'allahu bi'ulumihi, semoga Allah memberi manfaat ilmunya kepada kita semua. Dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi mengasihani. Jadi ulama-ulama dulu dia berpegang kepada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa-apa amalan kamu, apa-apa kerja kamu hendaklah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memulakan dengan bismillah, maka amalan kita menjadi, hadis kata abtar. Abtar tu aqta, maknanya terputus. Terputus keberkatannya. Jadi apa saja kita nak buat, nak makan, nak tidur, nak berjalan, nak ke mana-mana pun, nak buat apa pun kena dengan bismillah. Dan bismillah ni boleh mencegah kita daripada melakukan perkara tak elok. Takkanlah seorang yang nak minum arak, Bismillahirrahmanirrahim, teguk arak. Bismillahirrahmanirrahim, isap rokok. Bismillahirrahmanirrahim, nak sentuh perempuan yang tak ada kena-mena dengan kita. Jadi, Bismillah ini, sikit sebanyak dia menjadi pagar kita daripada melakukan perkara maksiat. Cara lama kita kata Bismillahirrahmanirrahim ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi maha pengasih ini. Tapi saya dengar satu Indonesia, dia terjemah Bismillah ini atas nama Allah, atas nama negara, atas nama keluarga. Jadi mungkin kalau kita tukar sikit kepahaman, tak apalah kita katalah dengan nama Allah, tapi kepahamannya atas nama Allah. Maknanya kita buat sesuatu itu atas nama Allah. Kita bertindak atas nama Allah. Kita bercakap atas nama Allah. Jadi sudah tentulah perbuatan yang demikian mendatangkan keberkatan. Jadi sebab itulah kitab ni sudah 100 tahun saya kata dikarang oleh pengarang. Dan banyak kitab-kitab lain yang lebih elok daripada kitab ini. Tapi saya rasa ada keberkatan dalam kitab ini, itu kita tak tahu. Inilah innamal a'malu binniyat. Tiap amalan itu berdasar kepada niat. Tuhan Maha Pemurah lagi mengasihani. Dalam bahasa Arab, Ar-Rahmanir-Rahim, daripada perkataan Ar-Rahmah. Rahmat. Jadi Allah beri kepada kita rahmat. Jadi kita bercakap dengan nama Allah yang memberikan kepada kita rahmat. Rahmat ni dalam bentuk banyak perkara lah. Kesihatan kita rahmat, rezeki kita rahmat, kasih sayang antara kita rahmat. Jadi rahmat ni kalau kita nak hitung, tak terhitung. Sebab semuanya rahmat Allah. Daripada hujan yang turun, rahmat. Tumbuh-tumbuhan yang ada, rahmat. Buah-buahan yang kita makan, rahmat. Rezeki yang kita ada, rahmat. Perkahwinan kita, rahmat. Dapat anak, rahmat. Ini semuanya rahmat. Jadi kalau tidak ada rahmat Allah, susahlah kita. Sebab itu Tuhan kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
para nabi, para rasul dah hantar untuk rahmat kepada kita. Nabi Muhammad rahmat kepada sekalian alam. Bukan kepada manusia saja. Kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang. Sebab itu katanya seluruh makhluk ini berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian kata dia, Alhamdulillahillazi syahida biwujudihi. Ini ada hadis juga mengatakan, kamu mulakan dengan bismillah, apa-apa pekerjaan kamu akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah ni puji kepada Tuhan yang paling elok. Pada ada lagi al-madahu, as-sana'u, as-syukru. Banyak perkataan. Tapi Allah Ta'ala gunakan alhamdu. Sebab alhamdu ni termasuk dalam yang disebut sebagai 4 perkataan, ungkapan yang paling baik. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nak sambung lagi, wala hawla wala quwwata illa billah. Bacalah sebanyak mana pun. Sebab benda-benda ini, tahmid, tasbih, takbir, tahlil ni, ada ajaran khusus yang Nabi ajar kepada anak perempuan kesayangannya. Jadi kita zaman sekarang ni, nak hafal banyak-banyak, kita tak ingat. Jadi pilihlah doa-doa, wirid-wirid, zikir-zikir yang Nabi ajar kepada orang yang dia kasih, orang yang dia sayang. Misalnya kepada Aisyah, ada doa dia. Kepada isteri dia Maimunah, ada doa zikir dia. Misalnya, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Orang Melayu kata, jauh hari mengenal manikam. Jadi kita yang dah lama belajar agama, pergi menadah, jadilah kita jauh hari yang mengenal manikam. Yang boleh membezakan mana kaca, mana intan. Kita buat kerja sikit, tapi pahalanya besar. Buat kerja sikit, tapi kesannya besar. Ini perlu kita menuntut ilmu, belajar ilmu, sampailah ke liang lahat. Jangan berhenti belajar. Sebab ilmu itu, dia akan bertambah. Jadi kata dia di sini, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyaksi dengan keadaannya oleh sekalian kainat. Alhamdulillahillazi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Jadi semua kainat ni bahasa Arab kata, Melayu kata kejadian. Kejadian alam ni semua menyaksi dan bersyukur kepada Allah. Menyaksi apa? Menyaksi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Ta'ala itu sifatnya Al-Malikul Alam. Maha suci Allah daripada segala kekurangan dan maha tinggi yang mempunyai kerajaan. Lagi yang amat mengetahui, Tuhan yang qadim, lagi kekal. Ini semua sifat-sifat kebesaran Allah. Sebab tu kita tengok ayat Quran, surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat tu dikatakan baca sama dengan 1/4 Al-Quran. Apa maksudnya? Sebab ayat itu ayat tauhid. Jadi sebahagian 1/4 Al-Quran itu tauhid. Jadi kita baca ayat yang pendek tapi mempunyai banyak fadilat, banyak kepahaman di situ. Sama juga baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah nama Tuhan. La ilaha illahu nama Tuhan. Al-Hayyu nama Tuhan. Al-Qayyum dan seterusnya. Sebab itu ayat-ayat yang begini yang menyebut nama Tuhan yang banyak disuruh baca. Nak tidur baca, nak berjalan baca, tak ada masa nak buat kerja lain baca. Sama juga ayat amanar rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih sampai akhir. Sebab itu ulama-ulama kita dulu dia dah susun ayat-ayat yang kita baca, wirid-wirid yang kita baca lepas sembahyang tu semuanya elok-elok semua. Jadi walaupun sekarang ni ada orang baru, orang muda dia kata zikir masing-masing lah. Tapi tak apa. Nak masing-masing pun boleh. Nak beramai-ramai pun boleh. Sebab
itu tidak ada larangan. Malah Islam mengajar kita boleh berzikir secara seorang-seorang, boleh berzikir secara berjemaah. Cuma kalau seorang-seorang tu malas lah. Jadi sebab itu perlu kita berjemaah. Kemudian kata dia lagi, Al-Qadimu, itu lagi dia tekankan tentang nama Tuhan yang kekal. Tuhan yang qadim, yang asli, yang azali, yang kekal. Al-Qaimu bidatihi, yang berdiri dengan zatnya. Dia kata Al-Hayyu Al-Qayyum. Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri. Al-Qadiru alal ijad, Tuhan yang berkuasa mengadakan, menjadikan, mewujudkan sesuatu. Sebab itu Tuhan ni maha kuasa. Kita ada. Pernahkah kita isi borang nak lahir ke dunia ni? Tidak. Ada dengan kudrat Allah. Ada dengan iradah Allah. Jadi ikut Tuhan lah. Sebab semua makhluk ni kejadian dia. Kalau dia jadikan kita katak, dia jadikan kita tupai, itu kuasa dia. Sebab tu kita tak nak kata Tuhan tu tak adil. Sebab semua tu di bawah kekuasaan dia. Nak jadi kita lelaki ke, nak jadi kita perempuan ke, nak jadi kita anak ramai ke, nak jadi kita mandul ke, nak jadi kita cacat ke, nak jadi kita sempurna ke, Tuhan tetap adil. Sebab kita sini adalah di bawah kekuasaan sebagai kainat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi farada alaina ta'allumi syara'i al-Islam. Tuhan yang mewajibkan atas kita belajar segala hukum agama. Ini kita sebut wajib kita belajar fardu ain. Saya nak sebut sikit lah. Fardu ain ni pun dia berkembang. Fardu ain kita zaman budak macam ni. Fardu ain kita dah dewasa macam ni. Fardu ain kita tua macam ni. Fardu ain kita bila jadi suami macam ni. Fardu ain kita jadi isteri macam ni. Fardu ain kita sebagai anak macam ni. Fardu ain kita sebagai ketua macam ni. Jadi fardu ain sendiri itu tidak statik. Sebab itu walaupun bunyi fardu ain, janganlah pandang benda tu mudah atau remeh. Sebab dia berkembang mengikut perkembangan umur manusia, sifat manusia, kedudukan manusia. Jadi oleh sebab itu pengarang ni menambah lagi, kata dia apa? Ma'rifatu sahihi al-mu'amalah, ma'rifatu sahihil mu'amalah wa fasidiha. Tuhan mengajar kita juga supaya tahu mana yang betul, mana yang rosak. Akidah mana yang betul, akidah mana yang rosak. Akidah amalan mana yang betul, amalan mana yang rosak. Akhlak mana yang betul, akhlak mana yang rosak. Sebab tu kena belajar. Kita tak boleh berhenti daripada belajar. Dan ada pula benda yang halal terang-terang. Ada yang benda yang haram terang-terang. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat atau mustabihat. Ada barang yang orang kata kelabu. Hitam pun tidak, putih pun tidak. Ini memerlukan kepada akal yang bersih, ilmu yang ada, dan hati yang jujur, hati yang bersih, barulah kita boleh membezakan mana yang buruk, mana yang tidak. Nabi SAW mengajar kepada kita berdoa setiap masa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku yang betul itu betul, yang sahih itu sahih, dan berikan kepada aku rezeki untuk ikut yang betul. Ya Allah, tunjukkan kepada aku yang batil, yang palsu, yang tak betul, dan beri kepada aku rezeki menjauhkan yang tak betul. Dan semua perkara. Makan, minum, pakai, bangun, tidur kita, termasuklah memegang ideologi, memegang kepahaman, sampai kepada pergi mengundi, sampai kepada memilih pemerintah, kerajaan dan sebagainya. Sebab itu benda ni bukan benda main-main. Kita kena ada ilmu
Sebab nanti kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setengah orang menganggap sembahyang puasa zakat haji yang penting. Yang lain itu ikut kita lah. Mana boleh ikut kita? Sebab Allah Ta'ala beri kepada kita syariat, peraturan, jalan supaya kita ikut jalan yang betul. Sebab itu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak 17 kali sehari. Supaya mantap pilihan kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Cara dapat hidayah, kena jadi orang bertakwa. Zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Kalau tak bertakwa, hafal Quran pun tak jadi. Kalau tak bertakwa, macam orientalis, orang kafir. Kadang-kadang dia tahu pada kita ayat Quran lah, kitab lah. Tapi dia tak percaya, dia tidak bertakwa, maka dia tak jadi orang bertakwa. Dan sebab itu syariat ini kita kena belajar. Inilah kitab ini salah satu daripada kitab Fardhu Ain, kitab yang nak mengajarkan kepada kita syariat. Di ta'rifil halal wal haram, untuk memperkenalkan kepada kita yang mana halal, yang mana haram. Kita kadang-kadang terikut-ikut dengan budaya masyarakat. Satu contoh. Tengok orang isap rokok, kita pergi isap rokok. Pada isap rokok tu, Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia dan ramai ulama-ulama kata mengatakan hukumnya haram. Jadi kalau kita buat benda haram, walaupun Allah hisap rokok ya, maka hukumnya haram. Walaupun ada orang kata makruh, walaupun ada orang kata dosa kecil, tapi dia punya kaedah berterusan melakukan dosa kecil akan menjadi dosa besar. Itu yang kita takut. Jadi hukum-hukum Tuhan ni, ada benda kita rasa kecil, kita rasa remeh, tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ada benda yang kita rasa besar, rasa hebat, tapi mungkin kecil saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan yang mewajibkan atas kita belajar segala hukum agama Islam dan belajar akan pengetahuan segala hukum sah, muamalat dan rosaknya pergaulan kita. Supaya diketahui akan yang halal dan akan yang haram. Jadi setakat hari ini, saya rasa setakat itu dahulu. Tak apa, sedikit-sedikit nama-nama di bukit. Zaman sekarang ni, nak panjang-panjang pun orang pun sibuk dan sebagainya. Jadi kita buat sikit-sikit. Tak apalah, sikit pun daripada tak ambil langsung. Walaupun kita ni kita asas. Kita yang mudah. Tapi sebenarnya, bergantunglah kepada bagaimana kita nak melihat. Kita ni dah saya cuba kembangkanlah. Kakak yang saya faham. Dengan menambah ilmu-ilmu lain yang ada dalam teks ni. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.